Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi fi kulli lahzah abadan adada ni'amillahi wa fadlih. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa 'allimna min ladunka 'ilma. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu at-ta'alluma wat-ta'lim wa tazakkur wat-tazkir wan naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hassa ala tamassuki bi kitabillahi al-aziz wa sunnati rasulih wad du'a ila al-huda wad dilalati ala al-khair ibtigha'a wajhillahi ta'ala wa ridha'ihi wa qurbihi wa sawamihi subhanahu. Qala muallif rahimahullah wa alzim taqwallah fa innal muslima man salima al muslimuna min lisanihi wa yadihi wal mu'mina man amina an-nasu bawa'iqah. Dan lazimilah takwa kepada Allah. Sesungguhnya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-muslima man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim itu adalah orang yang selamat muslim yang lain angkara lisan dan juga tangannya. Maknanya orang muslim tidak menyakiti orang muslim yang lain dengan perkataan dan juga tangannya. Wal mu'mina man aminan nasu bawa'iqah. Orang mukmin itu orang lain merasa aman daripada kejahatannya. Qala Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu, ittaqillaha bi ta'atih. Berkata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ittaqillaha bi ta'atih. Takwalah kepada Allah Ta'ala dengan ketaatan. Wa ati'illaha bi taqwahu. Dan taatlah pada Allah Ta'ala dengan takwanya. Makna takwa kepada Allah dibuktikan dengan ketaatan kepada Allah. Wa kuffa yadaka an dima'il muslimin wa batanaka an amwalihim. Dan jagalah tanganmu daripada darah orang muslim, daripada menumpahkan darah orang muslim. Wa batanaka an amwalihim. Dan jagalah daripada perutmu daripada harta orang muslim. Maknanya sesuatu itu harus rasmi milik kita terlebih dahulu, sama ada dengan diakadkan atau diucapkan sebelum masuk pada mulut kita. Walisanaka an a'radihim. Dan jagalah lisan kamu daripada muru'ah, daripada maruah, daripada pribadi, daripada mencerca atau mencari keaiban-keaiban orang muslim yang lain. Qala wa hasib nafsaka fi kulli khatrah. Dan hisablah dirimu pada setiap lintasan hati. Setiap lintasan hati, apa yang terlintas dalam hati perlu kita hisab. Adakah dia bertepatan dengan syariah, dengan agama yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala ataupun yang dilarangnya. Waraqibillaha fi kulli nafs. Waraqibillaha fi kulli nafasin. Dan muraqabah kepada Allah Ta'ala pada setiap nafas.
Maknanya sentiasa rasa diawasi oleh Allah Ta'ala pada setiap nafas, pada setiap masa. Jadi muraqabah adalah manba'ul adab, adalah sumber kepada adab. Orang yang muraqabah akan sentiasa inginkan perhatian Allah Ta'ala dalam setiap perbuatannya. Orang yang muraqabah sentiasa inginkan perhatian daripada Allah, bukan perhatian pada makhluk. Oleh itu mereka tidak menghiraukan, sama ada tidak menghiraukan pujian atau pencelaan orang lain. Apa yang diinginkan adalah semata-mata pandangan dan perhatian Allah Ta'ala. Jadi musannif mengingatkan, menasihatkan supaya raqibillah, sentiasa kita muraqabah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada setiap nafas. Qala Umar radhiyallahu anhu, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kamu sebelum kamu dihisabkan. Muhasabah diri kita sebelum kita dimuhasabah. Wazinuha qabla an tuzanu. Dan timbangkan dahulu amalan kita, auditkan dahulu amalan kita sebelum amalan kita ditimbangkan di akhirat. Wa tazayyanu lil 'ardil akbar. Dan bersedialah, tazayyan, menghiaskanlah pada hari pembongkaran yang besar. Maknanya hias ini dengan makna bersedialah, bersedia pada hari pembongkaran besar. Dihitungkan segala amalan kita, ditunjukkan, didedahkan segala amalan kita yang kita buat, sama ada yang nyata atau tersembunyi, di hari akhir, di akhir-akhirat. Di hari yauma la takhfa minkum khafiyah, pada hari yang tidak, suatu tidak tersembunyi, tidak ada tersembunyi suatu daripadanya. Jadi kita perlu muhasabah. Muhasabah dilakukan sama ada sebelum daripada amal, semasa amal, dan selepas daripada kita melakukan sesuatu. Sebelum amal kita perlu pastikan, kita perlu niat. Adakah perlu niat perbuatan yang ingin kita lakukan ada bertepatan dengan keredaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita melakukan sesuatu dengan mata kita, mulut kita, kita perlu renungkan kenapa mulut kita, kenapa lisan kita dijadikan, kenapa telinga kita dijadikan. Jadi kita muhasabah, kita niatkan supaya apa amal perbuatan kita menggunakan anggota kita sejajar dengan kenapa anggota kita itu dijadikan. Kita perhatikan dari sudut agama, syariah, adakah betul, dan kita hisap bila amal kita sama ada perbuatan itu dilarang ataupun diharamkan ataupun dimakruhkan. Dan bahkan kalau perbuatan itu suatu kebaikan sekalipun, kita lihat, kita muhasabah juga, adakah itu yang kebaikan yang paling utama di sisi Allah. Yang kedua, semasa amal. Semasa amal, kita muhasabah semasa amal. Contohnya kalau kita, walaupun kita sudah betul pada permulaannya niat kita, tetapi niat kita sentiasa kita kena cek, kita kena periksa semua. Kita kena periksa semua. Contohnya apabila kita baca Al-Quran, kita berzikir, kita sembahyang, niat ikhlas dah, semata-mata kerana Allah. Jadi tiba-tiba ada orang lihat, orang lihat, orang perhati. Jadi niat yang asalnya mata-mata kerana Allah Ta'ala, tiba-tiba ada berpindah, jadi berpaling sedikit atau banyak kepada inginkan perhatian, inginkan pujian pada orang yang melihat.
Di kita pelama lagi. Kita hak tak khusyuk, hak tak khusyuk ataupun khusyuk tu jadi hak tunjuk, jadi khusyuk tunjuk. Perlihatkan pada selain pada Allah Ta'ala. Sedangkan Allah Ta'ala Maha melihat. Bukan saja yang zahir, bahkan Allah Ta'ala melihat apa yang tersembunyi dalam hati kita. Dan kita muhasabah juga selepas pada amal. Muhasabah, adakah kita telah memenuhi apa yang kita lakukan itu sudah memenuhi hak Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Adakah amal kita sesuai dengan petunjuk Rasul ataupun tidak? Dan sekiranya apa yang kita lakukan itu ketaatan kepada Allah Ta'ala, jangan kita sandarkan perbuatan itu, amalan itu kepada diri kita. Kita sandarkan, kita lihat akan minnah, anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maknanya kita tidak akan rasa ujub, rasa kagum dengan diri kita. Walaupun kita beramal, walaupun kita dah tasbih, kita dah berzikir banyak, jangan kita muhasabah lepas pada itu bahawa tidak ada kekuatan lain daripada kekuatan Allah Ta'ala, petunjuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang menganugerahkan pada kita supaya dapat kita lapangkan masa, supaya dapat kita terpandu, supaya dapat kita melakukan setiap ketaatan itu bukan daripada kita, mula ada anugerah pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi dalam muhasabah kita perlu kita syukur, kita syukur dengan setiap apa yang kita anugerah yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala beri pada kita, sama ada zahir ataupun batin, berupa ketaatan contohnya, ataupun berbentuk zahir dunia. Kita syukur. Dalam muhasabah kita juga kita perlu istighfar setiap salah kita, kesalahan kita, kecuaian kita, kelalaian kita, sama ada zahir ataupun batin. Qala muallif rahimahullah, wa khafillahi fi dinik, dan takutkanlah Allah fi dinik, pada agama. Mana takut agama kita hilang dalam perjalanan hidup kita. Kita perlu ada takut. Walaupun kita ni muka orang belajar banyak, walaupun mungkin kita ni belajar daripada kecil, daripada kecil lagi kita belajar tak berhenti-henti belajar, dan kita tak pernah tinggal sembahyang, kita perlu ada rasa kekhawatiran pada agama kita supaya tidak hilang dalam perjalanan hidup kita. Kerana orang yang tidak ada khawatir akan hilang agamanya, akan hilang agama pada akhirnya. Na'udzubillah min zalik. Orang yang khawatir, sentiasa was-was, sentiasa berjaga-jaga akan hilang agamanya, insya-Allah selamat di akhir hayatnya. Qala warjuh fi jami'i umurika wasbir ala ma asabak. Haraplah pada Allah Ta'ala pada setiap urusan kita. Haraplah pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam setiap urusan. Wasbir ala ma asabak, dan sabarlah atas apa yang menimpa kita. Kata Syekh Abdul Fattah Abu Quddah rahimahullah ta'ala, jangan kita menyangka bahawa setiap kesulitan, kesusahan itu tidak akan berakhir. Setiap sesuatu itu ada ajal dia, ada tempohnya. Dan ketahuilah bahawa al-faraj, kelapangan itu akan datang daripada hati yang susah, hati yang sempit, yang menahan kesabaran, kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak mengadu selain daripada Allah Ta'ala. Jadi buktinya banyak kita saksikan, sama ada apa yang kita lihat dengan pengalaman kita, atau kita pandang kepada apa yang telah disebut oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, wa basyirus sabirin, dan bagitah berita gembira bagi orang sabar. Jadi sabar ni ya ada banyak tingkat, ada banyak, boleh bahagikan. Yang pertama, sabar daripada maksiat, sabar daripada maksiat,
sabar pada buat ketaatan, dan sabar atas musibah. Wala takhaf, qala Ali radhiyallahu anhu, berkata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu karramallahu wajhah, la takhaf illa zambak, jangan kamu takut melainkan dosa kamu. Jangan kamu takut melainkan dosa kamu. Jangan sampai kita terlalu takut akan dosa orang lain, sampai kita tidak lihat akan keaiban akan dosa kita sendiri. Dosa kita walaupun kecil lebih bahaya pada kita berbanding dosa orang lain walaupun besar. Kita lihat dosa walaupun dosa besar, tapi kita mengesampingkan, kita tak lihat langsung, kita tidak muhasabah, kita tak khabar dosa kita. Orang yang tak takut dosanya akan sentiasa selesa. Orang yang apabila selesa akan musnah perasaan comfort zone tu. Perasaan selesa itu akan musnahkan dia pada akhirnya. Sebab dosa tu adalah sumber pada kecelakaan. Dosa sekiranya kita tidak proses pun, kita proses pun kita ada satu perkara yang bahaya, penyakit ada dalam tubuh kita, kita tak proses, kita kena kecil manis dah. Kita tak proses, tak tahu pun kecil manis, duk makan lagi benda-benda manis. Begitu juga dosa ni adalah sumber kecelakaan dan kemurkaan Allah Ta'ala. Ia ibarat berupa dengan time bomb, bom masa. Dan dosa ni adalah sumber pada malapetaka. Siap yang kita buat pasti ada bencananya. Siap yang kita buat pasti ada balasan bencananya. Sama ada terus bencana itu, balasan itu secara langsung, atau akan sedang dalam in progress, dalam perjalanan, akan sampai juga pada akhir hayat kita ataupun pada akhirat. Mana dosa yang tidak ada taubat, tidak kita bersihkan. Walaupun kita kena najis dah, kita kena najis, kita tak basuh, dan kita tak pernah basuh, kita bercuci. Lepas tu kena pulak, kena boy, ia akan berlapis-lapis, makin kotor. Kita cuba kita tidak mandi seminggu, 2 minggu, sebulan, penuh daki. Selagi kita tidak mandi, selagi kita tak bersihkan, ia akan jadi perkara hak putih pun jadi teh. Qala muallif rahimahullah, wala tarju illa rabbak, dan jangan kamu harap melainkan Tuhanmu. Wala yastahi alladhi la ya'lamu, wala yastahi alladhi la ya'lam an yas'ala hatta ya'lam, dan janganlah malu orang yang tidak tahu untuk bertanya sehingga dia tahu. Kalau kita tak tahu, kita tanya. Tanya siapa? Tanya orang yang ahli. Jangan kita tanya masalah perubatan, masalah kesihatan kepada orang yang tidak tahu. Kita tanya pada doktor. Begitu juga agama, begitu juga hukum. Kita tanya pada orang yang arif dalam bidang tu. Jangan kita biarkan diri kita dalam keadaan tidak tahu. Kenapa? Kerana malu. Kerana malu. Yang sebenarnya malu itu berpunca daripada takbur. Malu untuk bertanya apa yang kita tak tahu bermula daripada takbur. Tak rendah diri kita, tak jatuh daripada orang lain. Wala yastahi man yus'alu amma la ya'lam ay yaqula la a'lam. Dan jangan juga malu orang yang ditanyakan kepadanya apa yang dia tidak tahu untuk menjawab la a'lam, aku tak tahu. Bagi orang yang ditanya pula, mungkin dia tahu banyak perkara, tahu satu perkara atau banyak perkara, mungkin juga banyak lagi dia tidak tahu. Ya man yadda'i fi 'ilmi ma'rifah, arafta syai'an wa ghaban 'anka asya'. Wahai orang yang mendakwa tahu satu perkara, tahu satu benda, tahu ada ilmu, arafta syai'an, mungkin kamu telah tahu satu, wa ghaban 'anka asya', banyak lagi tak tahu. Walaupun mungkinnya pakar dalam bidang itu, banyak lagi tak tahu. Jadi kalau tak tahu, jawab la alam. Jangan lencongkan jawapan kepada perkara-perkara yang boleh memberi fitnah. Jangan terpengaruh dengan emosi. Apa ni orang tanya aku ni, anak teh aku gapo ke? Lah, lalu jawab ikut koksi. Jawab la alam, tak jatuh.
tak jatuh. Jadi kata Al-Munawi sebagaimana naqalkan dalam kitab Syekh Abu Fatah Muqaddah, kata Imam Al-Munawi rahimahullah taala, syarah pada hadis, ada satu hadis oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, al-ilmu salasah, ilmu salasah, kitabun natiqun, kitab bersumber pada kitabun natiqun wa sunnatun qa'imah wala adri. Salah satu daripada 1/3 daripada ilmu lah la adri. Jadi Imam An-Nawawi rahimahullah taala dia mengambil pengajaran daripada hadis ni bahawa seorang alim apabila dia soalkan apa yang dia tidak tahu, harusnya yang menjawab la adri, aku tidak tahu, ataupun seumpamanya la atahaqquh, aku tidak pasti, wala alam, aku tidak tahu, wallahu alam. Dan orang jawapan al-mas'ul, orang yang ditanya dengan la alam, aku tak tahu, ni tidak akan sekali-kali menjatuhkan qadar dia, tidak menjatuhkan kedudukannya sebagaimana sangkaan orang-orang jahil menganggap bahawa bila jawab tak tahu tak jatuhlah. Tidak. Kerana orang yang alim, orang yang alim tidak akan mudaratkan dengan tak tahunya pada setengah-setengah masalah. Pada tak tahunya pada setengah-setengah masalah tidak akan mudaratkan dia. Tapi kalau dia jawab tanpa berlandaskan ilmu yang dia tidak tahu, mungkin akan menjatuhkan maruahnya, akan menimbulkan fitnah dan sebagainya. Qala wa'lam anna as-sabra min al-iman bimanzilati ar-ra'si min al-jasad. Ketahuilah wahai orang yang mendatangi ilmu, anna as-sabra min al-iman bimanzilati ar-ra'si min al-jasad. Sungguhnya kesabaran itu daripada iman. Kedudukannya kesabaran itu umpama kepala daripada jasad. Jadi Imam Al-Muhasibi rahimahullah ta'ala buat perumpamaan kedudukan sabar itu di sisi iman, nisbah iman adalah umpama kepala dengan jasad. Jadi apa kedudukan kepala daripada jasad? Jasad kita terdiri daripada anggota. Ada kepala, ada tangan, ada kaki, ada macam-macam anggota. Kalau tak ada tangan, jadi orang lagi. Kalau tak ada kaki, jadi orang lagi. Tak ada telinga, apa lagi. Tapi tak ada kepala, orang tak panggil orang dah. Tak panggil orang dah. Jadi apabila tak ada kesabaran, ibarat sepengah tak ada kepala, bagi jasad tak ada kepala, jadi tak ada iman. Umpama satu jasad tak ada kepala. Bismillah. Jadi sabar yang sebagaimana tersebut tadi, sabar yang paling tinggi sekali sabar daripada buat maksiat. Allah. Kerana kita ni, tubuh kita diuruskan dengan syahwat. Syahwat tidak kita sikirkan, kita buang secara mutlak, tak boleh. Kerana dengan syahwat inilah yang menyebabkan kita seorang itu boleh makan. Syahwat itulah yang menguruskan mana nak kahwin dan sebagainya. Kalau tak ada, tak boleh. Memang kita ni memang tak boleh pisahkan manusia ni ada akal, ada syahwat. Jadi sebab itulah sabar yang, tapi syahwat walaupun dalam tubuh manusia, walaupun pada orang mana-mana sekalipun, hebat setara mana pun, orang ulama, orang ada ilmu sekalipun, tetap perangai syahwat dia tidak molek berlaku. Yang jadi orang baik tu baik, orang soleh tu soleh, bukan kata syahwat dia tak ada, bukan kata syahwat dia tu baik, asalnya tidak juga. Sebab apa? Kerana mengekang daripada mengikuti. Jadi saya tidak mengikut akan syahwat yang sentiasa mengarahkan kepada kejahatan. Inna nafsa la ammaratan bisu'. Jadi sebab itu sabar yang paling tinggi adalah sabar daripada maksiat. Bagi contohnya dikisahkan oleh Nabi pada kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Yang kedua, sabar untuk buat taat. Sabar buat taat. Bagaimana Nabi Sulaiman
alaihissalam, walaupun diuji dengan apa? Diuji dengan kesenangan, dengan tahta, dengan kedudukan, dengan kekuasaan, tapi tidak melalaikan baginda daripada buat ketaatan, bahkan darjatnya sentiasa tinggi. Yang ketiga, sabar atas musibah, sebagaimana contohnya dikisahkan Nabi Ayub alaihissalam. Walaupun Nabi Ayub seorang yang tinggi kedudukan di sisi Allah Ta'ala uji dengan berbagai musibah, satu demi satu. Itu semua diceritakan dalam Al-Quran. Sama ada sabar terhadap maksiat, daripada maksiat, sabar buat taat, sabar atas musibah. Qala fa iza quti'a ar-ra'su zahabal jasadu kullu. Apabila terpotong kepala, maka hilanglah jasad semuanya. Begitulah juga iman, apabila tak ada kesabaran, maka buat maksiat, maka tidak buat ketaatan, jika dia berpaling daripada Allah Subhanahu Wa Taala, putus asa apabila musibah, itu semua boleh menggoncangkan, bahkan boleh merosakkan iman. Fa iza sami'ta kalimatan tughdibuka fi 'abdika fa'fu wasfah fa inna zalika min azmil umur. Apabila kamu mendengar akan kalimah yang boleh membuat kamu marah berkenaan dengan pribadi kita, maka fa'fu wasfah, maka maafkanlah. Wasfah mana biarkan, jangan dendam, jangan simpanlah hati. Allah payah sanggup. Kalau kata kau orang tak apa lagi, kata kita jangan. Kata kita jangan. Kata kau orang tak apa. Biasa kita tubuk dah. Kita sebut, kata kau orang tak apa. Kalau aku jangan. Boleh menyakitlah kalau aku. Orang tak apa. Aku biasalah kita tubuk gitu dah. Bapa orang tak apa, kita tak bolehnya. Bersumpah je dah. Sama-sama orang. Ada kerja sedap, tapi kat gitulah. Fa inna zalika, kenapa? Payah ni lah. Dia kata fa inna zalika min azmil umur. Ini ada satu keutamaan yang besar. Qala Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kata Sayyidina Umar al-Khattab radhiyallahu anhu, man khafa Allah lam yashfi ghaidhah. Siapa yang takut akan Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan melampiaskan ghaizah, kemarahannya. Apa ghaiz? Kerana Al-Quran sebut wal kadhimin al-ghaiz wal 'afina 'anil nas. Orang yang menahan daripada ghaiz, nahan daripada ghaiz, kemarahan. Jadi ulama kita sebut ghaiz ini satu kemarahan yang mana untuk kalau kita nak lempiaskan tu kita mampu. Kadang-kadang kita marah pada satu perkara, tapi kita tak mampu untuk kita nak lempiaskan. Mungkin orang yang buat kita marah tu orang yang kita tak mampu untuk kita lempiaskan, umpama dia sultan dan sebagainya. Tetapi kalau kita mampu untuk kita melempiaskan dan kita menahan dah, tidak masuk ke wal kazimin al-ghaiz. Jadi orang takut pada Allah Subhanahu Wa Taala lam yashfi ghaizah, tidak akan melampiaskan marahnya. Wa man ittaqau lam yasna' ma yurid. Dan orang yang takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan melakukan apa yang dia hendak, mana apa sesuka hati dia, sesuka hati saja. Walaula yaumul qiyamah. Jadi kembali tadi pada marah tadi, ghadab ni sudah jadi fitrah dalam diri manusia, ada ghadab. Bahkan ghadab juga sebagaimana syahwat tidak boleh kita hilangkan dengan cara mutlak. Bahkan manusia juga berhajat kepada ghadab sebagaimana manusia berhajat juga kepada syahwat. Manusia berhajat kepada ghadab. Jadi apa yang dimaksudkan di sini adalah bukan secara 100% hilangkan ghadab, tidak. Kerana apabila dihilangkan ghadab secara 100%, seorang itu akan menjadi dayus. Kalau dia tu seorang suami yang suami yang dayus, suami yang dayus. Tengok anak isteri, contohnya buat satu perkara yang mencemarkan maruah, tidak ada rasa marah. Itu satu dayus, dicela oleh syarak. Ataupun dalam peperangan tidak ada rasa marah, ataupun apabila dicela akan nabinya, agama dia tidak ada rasa marah kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Ni dayus. Ni tak boleh, tidak ada orang panggil hamiyah, agak tak ingat.
tidak ada. Itu satu benda yang cela ada syarat juga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun dia juga marah. Tapi marah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu perkara yang berkaitan dengan Allah, berkait dengan agama. Bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marah sampai nak merah muka dia, muka merah bukan bagi dia nampak orang dia. Itu apabila berkait dengan Allah. Kalau berkait dengan diri sendiri, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat penyantun, tak boleh nak lawan. Sangat-sangat penyantun. Kita terbalik. Kalau berkaitan dengan agama kita, biarlah kubur masing-masing, biarlah. Jangan tak siapa sembuh lagi. Ya. Tapi kalau berkaitan dengan kita, tak boleh dah. Malu boleh. Orang lain tak buat, aku jangan ada. Walaula yaumul qiyamah lakana ghairu ma tarawun. Kan kalaulah tidak pada hari kiamat kamu tidak akan lihat, akan lihat berbeza, kamu akan bahkan berbeza apa yang kamu lihat. Jadi Sayyidina Umar Al-Khattab menyatakan bahawa apa kita tahan marah tu, seorang tu takut kan, marah kan takut pada Allah Subhanahu Wa Taala, dan orang yang tidak melakukan perbuatan-perbuatan itu ikut suka hati, ikut perasaan, tanpa panduan syarak, kerana takwa pada Allah Subhanahu Wa Taala, di mana takut dan takwa itu adalah melihat kepada hari yang akan kita tempuh di hari kiamat. Qala muallif rahimallah wa ra'i hammaka wastagil wallahu ta'ala alam. Apa wallahu ta'ala alam. Subhanallah bihamdihi asyhadu an la ilaha